Kubang Krian. Atau ini semua dari semalam? Ya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya akan mengambil masa sekitar 5 minit saja untuk memberikan peluang juga kepada kawan-kawan yang lain untuk membahaskan. Datuk Pengerusi, pertama sekali saya merujuk kepada B28 09000 dasar baru mengenai pengangkutan udara yang berkaitan dengan 090200. Di sini sekali lagi saya ingin membangkitkan tentang urus takbir MAS, sebuah syarikat berkepentingan kerajaan yang terus menjadi perbualan dan perbahasan kenapa MAS masih lagi tidak mampu untuk bersaing dengan syarikat-syarikat penerbangan dunia. Hatta orang seringkali membandingkan MAS dengan AirAsia. Saya ingin membangkitkan perkara ini supaya kita tidak tersalah dalam mendefinisikan apa yang dikatakan semangat patriotik. Kalau naik AirAsia, tak naik MAS, bermakna kita tidak patriotik. Dalam dunia pada hari ini orang bercakap tentang, dengan izin, apa yang dikatakan effectiveness, keberkesanan, keselesaan, dan masyarakat bercakap tentang syarikat yang lebih kompetitif untuk terus berdaya maju, bersaing dalam dunia yang ada pada hari ini. Tidak cukup hanya berbekalkan dengan semangat patriotik. Itu boleh menjamin rakyat dalam negara ini boleh memilih syarikat-syarikat yang kononnya berkepentingan kerajaan. Kalau syarikat itu terus menunjukkan performance yang tidak merangsangkan dan tidak membanggakan kita semua. Dalam isu ini saya rasa kita tidak boleh bermusuh dengan AirAsia. AirAsia mesti dilihat sebagai rakan saingan yang kita seharusnya melihat segala kelebihan untuk kita terus maju. Kenapa AirAsia yang bermula dengan zero pada hari ini mampu berdiri dan menjadi salah sebuah penerbangan syarikat tambang murah yang boleh menggamit setiap rakyat dalam negara kita. Itu harus diperhatikan. Saya ingin menarik tentang bagaimana di bawah, sebagai contohnya di bawah WEU dengan izin widespread asset unbundling ini, MAS menjual semua kapal terbangnya kepada syarikat penerbangan Malaysia. Bangunan dijual. Yang kononnya kita punyai seorang CEO yang boleh dibanggakan, yang hari ini menjadi menteri di JPM. Saya rasa itu bukan caranya untuk kita merasakan megah dan bangga dengan hanya jual kapal terbang, jual bangunan. Kalau itu caranya, falsafahnya seperti slash and burn policy, ini bukan nak tanam padi huma, tebang kemudian bakar, cari tahun depan cari tanah baru. Saya rasa kalau beginilah yang dikatakan kita punya seorang CEO yang baik, cemerlang dan outstanding, saya rasa lebih baik kita serahkan kepada rakan kita yang bijaksana, ahli ekonomi daripada Pasir Salak. Saya rasa dia pun boleh buat lebih baik daripada itu. Ini slash and burn policy, jual bangunan, retrench staff, kemudian isytihar untung. Ini apa punya bisnes? Jadi saya rasa sebab itu janganlah kita bercakap di sini di Dewan Yang Mulia ini bila AirAsia boleh menawarkan suatu package yang lebih baik, lebih menarik, lebih segar, kita cemburu. Kita bakarkan semangat kita, konon kita tidak patriotik kononnya. Itu bukan caranya bercakap dalam abad yang ke-21 ini. Itu bercakap seperti orang yang duduk abad yang ke-17. Jadi saya rasa kita kena MAS mesti lebih proaktif, lebih berdaya, menunjukkan sikap yang ingin berubah, berdaya maju.
Dan sampai ke hari ini pun semua penerbangan domestik disubsidikan oleh kerajaan. Jadi sampai bila emas akan terus dalam keadaan yang sebegini? Saya mengharapkan rakan saya Timbalan Menteri, ya, rakan saya yang budiman, handsome pretty man ini dapat dapat untuk meyakinkan kita bahawa kita perlu untuk memajukan emas, ingin melihat anak syarikat kerajaan ini yang ada kepentingan kerajaan ini dapat untuk berdiri sebaris, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan syarikat-syarikat penerbangan yang lain. Saya rasa itu perkara yang saya rasa perlu untuk kita fikirkan. Bukan maknanya masuk CEO baru yang konon yang terbaik, buat polisi, jual, kemudian restrain staff, kemudian tahun depan cari lapangan baru untuk tanam semula. Ini bukan padi huma. Jadi saya mengharapkan ini dapat diperhatikan. Kemudian akhir sekali, Datuk Pengerusi, 030400 di bawah tajuk 03000 tentang pengangkutan laut Sabah di bawah keselamatan pelayaran. Saya berdiri untuk kesekian kalinya untuk mengucapkan takziah yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga yang menjadi mangsa Ferry Karam ini. Jadi saya ingin satu di bawah butiran ini tentang keselamatan pelayaran ini, adakah ferry-ferry ini ataupun bot-bot yang khususnya masih menjadi pengangkutan utama di Sabah Sarawak ini ada dalam keadaan yang selamat atau tidak. Jangan diabaikan nyawa manusia ini. Dan puluhan yang mati, yang karam, barulah nanti kita akan membuat suatu pengakuan dan akhirnya kita melihat tahun depan berlaku lagi yang menyebabkan keselamatan ferry dan bot-bot terutama di Sabah dan Sarawak ini dalam keadaan yang benar-benar memberikan keselamatan kepada penggunanya. Terima kasih, Datuk Pengerusi.